Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini tuan-tuan kita akan kongsikan tentang huraian Asma'ul Khamsah. Asma'ul Khamsah. Asma'ul Khamsah ni adalah isim-isim yang 5. Yang mana isim-isim ni dia istimewa kerana ada beberapa syarat yang akan kita kongsikan nanti terhadap mereka ni. Baik. Isim yang 5 tu apa dia? Yang pertama sekali kalimat Abu. Abu. Yang keduanya kalimat Akhu. Yang ketiga kalimat Hamu. Yang keempat kalimat Abu, Akhu, Hamu, Fu. Dan yang terakhir kalimat Zu. 5 isim ini ataupun 5 perkataan isim ini, mereka ni adalah isim yang 5 ataupun saya lebih suka sebutkan dia ataupun istilahkan dia dengan isim yang istimewa kerana syarat dan juga cara i'rab dia. Baik, untuk isim yang 5 ni cara kita mengi'rab mereka ni, kita i'rab dengan ketika dia marfu', dia akan marfu' dengan huruf waw. Ketika dia mansub, dia akan mansub dengan huruf alif. Ketika dia majrur ataupun mereka ini majrur, akan dimajrurkan dengan ya. Ini kelainan yang ada pada isim yang 5 dan dia ada beberapa syarat lah, ataupun lebih tepat lagi ada 5 syarat untuk dia ni kekal dalam keadaan Asma'ul Khamsah. Okey, pertama sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak terjemah dulu perkataan yang ada ni. Hamu ataupun Abu membawa makna ayah. Akhu membawa makna saudara lelaki. Saudara dalam kurungan lelaki. Hamu membawa makna ayah mertua. Ayah mertua ataupun bapa kepada isteri lah. Fu bapa kepada isteri ataupun bapa kepada suami, ya, bapa mertua. Fu membawa makna mulut. Maknanya orang lelaki, ya, dalam kurungan lelaki yang memiliki. Baik. Kalimat ni ketika dia marfu' dengan waw. Abu, Akhu, Hamu, Fu dan juga Zu. Ketika dia mansub dengan alif. Aba. Sebagai contoh. Akho. Hama. Fa. Za. Jawabkan sikit. Okay. Ketika majrur, mereka akan majrur dengan ya. Akhi. Maafkan saya. Saya tulis ya yang tidak ada kepala, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam perkataan Abi, Akhi, Amin. Okay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika marfu' dengan waw, mansub dengan alif,
majrur dia dengan ya. Okey tuan-tuan. Kita letakkan contoh ataupun kita pergi kepada syarat-syarat dia dulu. Syarat-syarat dia dulu untuk dia jadi asmaul khamsah. Syarat yang pertama, asmaul khamsah ini kita tulis dengan pen warna biru. Syarat dia yang pertama ialah syarat ini asma khamsah. Syarat yang pertama dia mesti jadi mudhaf. Mesti mudhaf. Bersandar. Okey. Contohnya apa? Abuka. Dia bersandar kepada dhamir muttasil. Bapa engkau ataupun ayah engkau. Akhuka. Saudara engkau. Hamuka. Bapa mertua engkau. Fuka. Mulut engkau. Zumalin. Orang yang memiliki harta. Okey, tengok dia bersandar semua ya. Bersandar kepada dhamir muttasil. Ini contohlah bersandar kepada dhamir muttasil. Boleh juga bersandar kepada yang lain. Contoh akhu Zaidin, saudara Zaidin. Abu Bakrin, Abu bersandar kepada Bakrin, kan? Dan sebagainya. Okey, pertama dia mesti mudhaf. Syarat yang kedua, apa dia syarat yang kedua? Mudhafun ilaih dia tidak boleh daripada jenis ya mutakallim. Mudhafun ilaih, bersandar, dia tidak boleh bersandar kepada ya mudhafun ilaih, dia tidak boleh daripada ya ul mutakallim. Ya al mutakallim. Betul? Ya al mutakallim. So dia punya mudhafun ilaih dia tidak boleh daripada jenis ya ul mutakallim. Contoh akhi. Saudaraku. Ini tak boleh. Ataupun abi, bapakku, ataupun ayahku. Ini tak boleh. Sebab apa? Sebab ini ya ul mutakallim. So tak boleh ni. Ini tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana dia akan menggagalkan ataupun dia tak akan jadi asmaul khamsah lah. Asmaul khamsah dia mesti mudhaf ataupun bersandar kepada selain yaul mutakallim. Bermakna mudhafun ilaih dia tidak boleh daripada jenis yaul mutakallim dan sebagainya. Contoh yang sebagainya lah, hami tak boleh, fi tak boleh, fiya tak boleh, dan seterusnya lah tuan-tuan ya. Baik, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, asmaul khamsah ini mesti dalam bentuk mufrad. Asmaul khamsah AK mesti dalam bentuk tunggal, mesti dalam bentuk mufrad. Maknanya apa? Dia tak boleh dalam bentuk musanna. Contoh akhawan. Contohnya akhawan. Akhawan, dua orang saudara. Tak boleh. Akhawan. Kalau macam ni, tak jadilah mudhafun, tak jadilah asmaul khamsah. Ataupun jamak. Abaun. Ini tak boleh. Dia tak boleh dalam bentuk jamak, tak boleh dalam bentuk musanna. Contoh musanna abawan. Tak boleh. Dia mesti dalam bentuk tunggal, mufrad, akhu, hamu, fu dan sebagainya lah. Okey? Itu yang ketiga. Syarat yang keempat, perkataan asmaul khamsah iaitu zu. Ini zu ni tuan-tuan. Asmaul khamsah zu ini dia mesti mudhaf hanya kepada isim yang zahir. Asmaul khamsah tu dia mesti mudhaf bersandar kepada
isim yang zahir. Bermakna dia tidak boleh mudhaf kepada isim dhamir. Mesti mudhaf, bersandar kepada isim zahir sahaja. Okey, isim zahir sahaja. Kita garis bawahkan. Okey, ini pun kita garis bawahkan. Ini pun kita garis bawahkan. Okey. Syarat yang keempat, asmaul khamsah daripada zu, kalimat zu ini dia hanya boleh bersandar kepada isim yang zahir sahaja. Contohnya malin, ini isim yang zahir. Baitin, contohnya zu baitin, seorang lelaki yang memiliki rumah. Zu baitin. Apa lagi? Zaujatin, orang yang memiliki seorang isteri. Jadi kalimat yang dia bersandar itu mestilah daripada isim yang zahir sahaja. Okey, itu syarat yang keempat. Manakala syarat yang terakhir, syarat yang kelima untuk asmaul khamsah ialah kalimat fu ini mestilah dibuang huruf mimnya. Mulutnya. Mulut asal kalimatnya apa? Asal kalimatnya famun. Kan kita belajar masa zaman kita kecil-kecil dulu. Ainun mata, uzunun telinga, anfun hidung, famun mulut. Kalau tuan-tuan kita gunakan famun ataupun kalimat famun, dia tidak akan jadi asmaul khamsah. Mesti dibuang huruf mim seperti fu, fa, fi, barulah dia menjadi asmaul khamsah. Baik, syarat yang kelima iaitu kalimat famun mesti dibuang huruf mimnya. Tegaris bawahkan. Mesti dibuang huruf mim. Barulah dia menjadi asmaul khamsah. Okey tuan-tuan. Jadi inilah ringkasan untuk asmaul khamsah, isim yang 5 iaitu kalimat abu, akhu, hamu, fu, zu. Ini ketika dia marfu'. Ketika dia mansub, aba, akha, hama, fa, za. Ketika dia majrur, abi, akhi, hami, fi, zi. Dan dia mesti mudhaf. Jadi kita mudhafkan kalimat ini. Aba, kita mudhafkan kepada, kita tulis dengan pen warna merah sebenarnya. Pen yang mudhaf itu kita pen warna merahkan dia. Aba Bakrin sebagai contoh. Abi ka, bapa engkau. Akha Zaidin, saudara Zaid. Akhihi, saudaranya. Contoh. Hamuka, bapa mertua engkau. Hamaki, bapa mertua engkau, isteri. Hamihi, bapa mertuanya. Okey, contoh je tu Faki, mulut engkau seorang perempuan. Fihi, mulutnya seorang lelaki. Fihi. Zu malin, ini harta. Za, apa dia? Bagi contoh, orang lelaki yang memiliki za sayyaratin, orang lelaki ataupun seorang lelaki yang memiliki sebuah kereta. Zi baitin, zi ghurfatin. Contoh contohnya, seorang lelaki yang memiliki sebuah bilik. Ataupun contoh beginilah, tak kisah. Okey, semua ini adalah yang berwarna hitam ini adalah
asmaul khamsah, yang dia disebut juga dalam bahasa Melayu isim-isim yang 5. Saya suka gunakan isim-isim yang istimewa kerana syarat-syarat yang ada, dan juga cara i'rab dia marfu' dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Tidak sama dengan cara kita mengi'rab isim-isim yang lain. Biasanya isim-isim yang lain ketika mana dia mufrad, dia akan marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan juga majrur dengan kasrah. Okey tuan-tuan, inilah apa yang kita kongsikan pada hari ini. Boleh kalau sekiranya tuan-tuan nak tangkap layar untuk kita punya perkongsian kita hari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya insya-Allah. Jangan lupa kalau ada perkara yang tak betul, tak kena, kurang faham, kurang jelas, boleh komen di bawah. Dan tidak lupa untuk tuan-tuan subscribe channel ini dan kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.